Nak tahu apa maksud nama Allah Al-Ghaniyyu? Jom sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan masuk tajuk yang pertama. Ini yang pertama dalam pelajaran ke-11, iaitu Al-Ghaniyyu. Apa itu Al-Ghaniyyu? Jom dengarkan penerangan daripada Ustazah. Al-Ghaniyyu dari segi bahasa bermaksud tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Manakala dari segi istilah pula ialah Al-Ghaniyyu bermaksud nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Baiklah, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Ghaniyyu, kita mestilah meyakini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nyatakan di dalam Al-Quran. Dan saya akan nyatakan di sini apa dia dalil nakli Allah bersifat Al-Ghaniyyu. Yang pertama, dalam surah Muhammad ayat yang ke-38, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Allah jua yang Maha Kaya dan kamulah yang memerlukan. Lihat di sini Allah tegaskan bahawa kita hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita sambung ke dalil yang kedua untuk menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Ghaniyyu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu terpulanglah kepada dirinya, dan sesiapa yang ingkar dan tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi berdasarkan dalil ini, jelaslah kepada kita bahawa kita sebagai hamba Allah sewajarnya, bahkan wajiblah kepada kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita akan sambung pada bukti-bukti Allah bersifat Al-Ghaniyyu. Yang pertama, buktinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menguasai seluruh makhluk, baik di langit maupun di bumi. Bagaimana kita yakin dengan bukti yang pertama ini? Sudah pasti berdalilkan daripada Al-Quran sendiri, iaitu Allah SWT telah menyebutkannya dengan jelas di dalam surah Yunus ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang bermaksud, dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ialah kepunyaannya. Maka jelaslah kepada kita bahawa tiada satu pun yang ada di dunia ini yang menjadi milik kita adalah hak kita, milik kita sepenuhnya. Semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat bukti yang kedua. Semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Lihat ayat tadi ada perkataan Al-Ghaniyyu. Apa maksud ayat yang saya bacakan tadi? Wahai umat manusia,
kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedangkan Allah, dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah sendiri nyatakan dalam ayat ini bahawa kita sebagai manusia, bahkan seluruh makhluk Allah yang lain, memang berhajat, bahkan memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita sambung bukti yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Apa maksudnya? Ini bermaksud perlu kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlukan hamba-Nya untuk mentaatinya, dan sekiranya seluruh makhluk mengingkarinya atau melanggar perintahnya, sedikit pun tidak akan mengurangkan kehebatan kekuasaan Allah. Okey, apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam satu hadis qudsi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an." Riwayat Muslim. Apa maksud hadis qudsi ini? Wahai hamba-Ku, sekiranya orang yang terdahulu dan yang terkemudian dan seluruh golongan jin dan manusia memiliki hati orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, yang demikian itu tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaanku. Jelas apa yang kita perlu fahami di sini, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tidak berhajatkan kepada ketaatan makhluknya. Bahkan sebaliknya, kita sebagai makhluk yang sangat-sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Baiklah, apa lagi bukti untuk menambah lagi keyakinan kita kepada Allah yang bersifat maha kaya? Baik, kita lihat bukti yang keempat daripada surah An-Nur ayat yang ke-32, yang mana ayat ini akan memberikan lagi lebih keyakinan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan segala keperluan hamba-Nya dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang bermaksud, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurniaannya, kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jadi di sini jelas kepada kita lagi bahawa Allah akan mencukupkan segala keperluan hamba-Nya. Di sinilah menambahkan lagi keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, dan kekayaan Allah sudah pasti tidak akan dapat ditandingi oleh makhluk, kekayaan yang dimiliki oleh makhluk. Maka di sini dapatlah kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha sempurna, iaitu yang maha kaya, yang mana perlu kita yakin dengan sesungguhnya apa sahaja keperluan kita sebagai makhluk akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, dan Allah tidak akan berkurang kekuasaannya, bahkan kekayaannya, seandainya seluruh makhluk mengingkari perintahnya. Jadi sebagai kesimpulannya, saya harapkan agar apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat sedikit sebanyak menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang sempurna, iaitu sifat yang kita kongsikan pada hari ini ialah yang maha kaya, Allah Al-Ghani. Baiklah, untuk menambah kefahaman kita dalam tajuk ini, saya kongsikan satu soalan kebat yang berkaitan dengan tajuk ini. Okay? Semoga dapat membantulah kefahaman kita semua, insya-Allah. Jadi soalannya berbunyi, kekayaan manusia tidak dapat menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi sebagaimana biasa, soalan kebat ini markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi boleh cuba untuk jawab, kemudian hantar kepada ustaz dan ustazah anda untuk disemak
dan sekiranya salah, buatlah pemotolan supaya kita dapat belajar daripada kesalahan dan supaya kita tak ulangi lagi kesalahan yang sama dalam peperiksaan akan datang. Jadi apa yang saya harapkan agar sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah semoga Allah memberikan kita kelapangan, kemudahan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan selagi mana hayat kita dikandung badan, insya-Allah. Sebelum berakhir, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini daripada channel Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.